RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 19 Februari 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Laurendra Fiona menyertakan saudara. Berikut paparan utama malam ini. Inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia buka 600,000 peluang pekerjaan, sasar turunkan kadar pengangguran. Awal suku kedua tahun ini, garis masa realistik buka semula sempadan negara. Sesi libat urus antara kerajaan dengan semua pihak termasuk majikan berhubung pelaksanaan gaji minimum RM1,500 sedang dilaksanakan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Sumber Manusia mengadakan perbincangan ini demi memastikan pelaksanaan gaji minimum dengan pertimbangan menyeluruh. InsyaAllah kita concern tentang cost of living hari ini yang mungkin perlukan peningkatan. Tapi kita tak nak juga banyak peningkatan itu. SMEs, mikro, sederhana dan sebagainya tak mampu, akhirnya dia buang kerja. Jadi tujuan kita untuk membantu pekerja. Akhirnya mereka dibuang kerja kerana majikan tak mampu nak bayar kerja. Jadi kita akan tengok pertimbangan keseluruhan dengan kepentingan pekerja dan masa sama juga kita nak dengar pandangan. Perdana Menteri menyatakannya selepas merasmikan Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia di KLCC. 600,000 peluang pekerjaan. Ini sasaran yang ditetapkan menerusi inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia tahun ini. Sebagai pembuka tirai, lebih 12,000 peluang kerja dibuka 50 majikan pelbagai industri. RM4.8 bilion diperuntuk menerusi 3 program utama iaitu insentif penggajian, inisiatif latihan dan penempatan jangka pendek serta program latihan dan peningkatan kemahiran. Program Jamin Kerja Insentif Penggajian akan memberi tumpuan kepada usaha merangsang para majikan untuk membuat pengambilan pekerja, terutamanya dalam kalangan individu yang tidak aktif bekerja, seperti golongan penganggur, golongan rentan seperti OKU, bekas banduan, warga mas dan golongan wanita menganggur bagi tempoh berpanjangan untuk memastikan tiada golongan dipinggirkan. Insentif turut diberi kepada majikan yang mengambil tenaga kerja tempatan bagi mengisi jawatan yang kebiasaannya dilakukan pekerja asing atau pegawai dagang. Majikan yang layak akan menerima bantuan kewangan 20 hingga 40% daripada gaji kasar maksimum pekerja iaitu RM10,000 setahun. RM20.34 bilion telah disalurkan bagi membantu lebih 350,000 majikan di seluruh negara menerusi program subsidi upah. Menurut Perdana Menteri, inisiatif ini telah berjaya membantu 2.95 juta pekerja kekal dalam sektor pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dan merancakkan semula pasaran buruh negara. Bagi mengurangkan jurang ketidakpadanan pekerjaan dengan kelayakan pencari kerja, saya menyeru pihak industri untuk melaksanakan strategi pengambilan pekerja yang lebih baik dengan mengambil kira perubahan sosial termasuk suasana pekerjaan yang lebih fleksibel agar padanan yang lebih baik dapat diwujudkan. Majikan juga perlu lebih kreatif dalam memberi jaminan pekerjaan yang baik kepada pekerja supaya mereka kekal bersama majikan tersebut.
Usaha penciptaan peluang pekerjaan dan perniagaan yang dilakukan kerajaan dapat memacu pertumbuhan KDNK yang diunjurkan pada kadar 5.5% hingga 6.5% tahun ini. Ke arah ini, kerajaan telah mengambil langkah proaktif melalui penubuhan Majlis Pekerjaan Negara pada tahun yang lepas. Majlis yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dalam memastikan pemulihan dan rangsangan sektor ekonomi di Malaysia berdasarkan pendekatan menyeluruh, berpandukan data dan sepadan dengan permintaan industri semasa. Awal suku kedua tahun ini merupakan garis masa realistik untuk pembukaan semula sempadan negara. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, garis panduan pembukaannya kini dilakukan pihaknya dan dijangka siap 2 minggu lagi. Bagaimanapun, tidak bermakna sempadan negara akan dibuka dalam 2 minggu lagi kerana perkara itu perlu dibincangkan di beberapa peringkat terlebih dahulu. Garis panduan berkenaan perlu dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Pandemik COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri serta Jawatan Kuasa Kuartet Menteri COVID-19 sebelum dibawa ke Jemaah Menteri. Saya menjangkakan 2 minggu kita siap. Mungkin suku tahun kedua adalah satu timeline yang realistik, awal 10 tahun kedua, tapi tarikhnya biarlah Yang Amat Berhormat menentukan nanti. Garis panduan pembukaan semula sempadan negara akan mengambil kira aspek kesihatan rakyat dan pemulihan ekonomi. Khairy ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPV Batu Pahat Mall bagi PIC Kids Klinik Kurnia PKB 40. Lebih 383 individu atau 10.8% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Siang tadi, kesempatan cuti hujung minggu dimanfaatkan sepenuhnya ibu bapa untuk membawa anak mereka mendapatkan vaksinasi. Ya, wartawan Ravin Sanmugam meninjau PPV Integrasi WTC KL, salah satu lokasi tumpuan PIC Kids. Semangat, teruja, lebih yakin, itu yang saya dapat gambarkan di PPV di sini apabila adik-adik kita menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program Peak Kids. Jom kawan-kawan ambil vaksin, tak sakit pun. Saya gembira dapat vaksin. Saya gembira sebab saya dah dapat vaksin. Ibu bapa yang ditemui lega dan bersyukur kerana hasrat untuk melihat anak-anak mereka mendapatkan vaksin tertunai. Sebab saya menyambut seruan kerajaan untuk kanak-kanak divaksin kerana sekarang kan kes meningkat. So saya rasa lega dan juga saya rasa gembiralah anak saya dah dapat vaksin ni. Vaksin ni adalah penting sebab anak saya pun daripada kecil saya ambil vaksin influenza. So bagi saya tak ada masalah untuk ambil vaksin ni. Cuma untuk ibu bapa di luar sana, saya rasa kita patut ambil vaksin ni kerana untuk menjaga diri kita dan juga anak-anak kita lah. Actually, my husband told her, dia kata kalau tak ambil vaksin, susah nak pergi mana-mana. So far, I tanya dia juga, you nak ambil vaksin tak? So dia kata okey. That means, that's why I datang sini. Kata-kata semangat demi meningkatkan keyakinan anak-anak untuk bersedia menerima vaksin penting dilakukan ibu bapa. Actually, bila you dah buat booking dekat MySejahtera tu, dia kena jawab jugalah. Kita kena tengok kalau budak tu dia sihat ke tak kan. So, bagi budak-budak yang memang ada masalah macam penyakit kronik lah, contoh macam asma ke, atau dia ada alahan ubat ke apa, budak tu memang perlu menjalani kita panggil pre-vaccine assessment lah, di mana mereka perlu ke hospital atau ke pegawai atau pakar yang rawat mereka ni untuk mendapatkan penilaian pra-vaksinasi.
So kalau dia ada tu, dia ada 2 channel lah. Kalau budak yang memang perlu, yang kes-kes macam ni akan disuntik dekat yang tempat khas lah, contohnya dekat hospital. Yang bagi yang tak ada apa problem isu tu, just kena isi dia punya deklarasi kesihatan dekat MySejahtera and then booking appointment dan boleh walk in, bukan walk in, boleh datang ke PPV. Vaksinasi adalah ikhtiar paling efektif untuk perlindungan daripada COVID-19 bagi semua golongan termasuk kanak-kanak. Tindakan ini perlu dilihat secara positif demi kelangsungan kesihatan. Lindungilah mereka. Jika bukan ibu bapa atau penjaga, siapa lagi yang harus dipertanggungjawabkan? Robinson Mugam, Berita RTM. Baik, di PPV WTC KL juga, kios bantuan secara fizikal atau Help Desk KKM mula beroperasi hari ini. Pembukaannya bagi menyelesaikan masalah berkaitan maklumat dalam aplikasi MySejahtera. Sambutan menggalakkan diterima hingga kehabisan angka giliran dan aduan paling tinggi dilaporkan mengenai masalah sijil vaksinasi digital tidak lengkap. Kementerian Kesihatan berjanji membantu menyelesaikan isu berbangkit berhubung aplikasi tersebut dengan segera. Sebenarnya sistem ini sudah diotomasikan. Sebaik sahaja seorang yang telah dicucuk vaksin, terus apabila PPV berkenaan menggunakan sistem yang ditetapkan, ia automatik akan masuk dalam MySejahtera. Sekarang mengapa mereka tiada? So kemungkinan 2 benda. Ada dalam proses pengisian maklumat di PPV, mereka kemungkinan terlepas pandang. Yang keduanya, individu juga, mereka harus bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab untuk mereka cek dulu MySejahtera sebelum mereka keluar dari PPV. Terdahulu, KKM memaklumkan lebih banyak lagi help desk secara fizikal akan dibuka di beberapa lokasi. Dos penggalak dilihat dapat meningkatkan imuniti yang terbina daripada dos primer iaitu dos pertama dan kedua kepada paras optimum terutama kepada warga emas. Justru itu menurut pakar perubatan kesihatan awam Dr. Noraliza Nordin Merikan, golongan ini disaran untuk cepat mendapatkan dos penggalak. Kalau kita tengokkan kepada kajian, sekiranya seseorang itu mendapat penyakit COVID-19 setelah menerima dos penggalak, keadaan penyakitnya tidak teruk dan didapati bahawa secara statistiknya kematian pun berkurangan. Jadi ahli keluarga perlulah mewawarkan dan menasihati dan memastikan bahawa warga emas ini faham kenapa dos penggalak ini penting untuk mereka. Beliau turut menyatakan warga emas tidak perlu menjalankan pra-ujian untuk mengambil dos penggalak sekiranya 2 dos pertama tidak mengalami kesan sampingan yang teruk. Manakala bagi golongan comorbidity pula boleh mendapatkan dos penggalak namun pemantauan berterusan digalakkan untuk memastikan kesihatan mereka terjaga. Kalau dia ada darah tinggi, pastikan darah tingginya terkawal. Walau bagaimanapun mereka masih boleh mengambil dos penggalak, tapi memerlukan pemerhatian selepas itu. Warga emas boleh memilih jenis vaksin yang mereka mahu terima antaranya AZ, Sinovac dan Pfizer yang diluluskan sebagai dos penggalak setakat ini. Sehingga kini 3.5% warga emas di Malaysia masih belum lengkap 3 dos vaksin, manakala 1 juta lagi belum menerima dos penggalak.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menggiatkan usaha bagi memastikan sasaran 70% rakyat keluar mengundi pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor pada 12 Mac nanti tercapai. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata KKMM melalui pelbagai agensinya akan melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan mengundi termasuk menerusi media sosial. Kempen berkenaan akan dirancangkan melalui internet termasuk usaha Jabatan Penerangan menerusi program Info on Wheels. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan 300 dekoder MyTV kepada penduduk Felda Bukit Besar, Kota Tinggi. KKMM bercadang menambah 15 hingga 20 unit gadget peranti komuniti di semua pusat ekonomi digital keluarga Malaysia PEDI seluruh negara. Langkah bertujuan meningkatkan lagi kebolehgunaan dan penyertaan masyarakat dalam aktiviti ekonomi digital. Ketika ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sedang dalam proses pemerolehan. Sekarang ni ada 20 terminal ataupun desktop ada 20. Jadi penggunaan pun terhad kepada 20 pada satu-satu masa. Kerana mungkin ada lagi 15 ke 20 tablets yang komuniti boleh gunakan sama ada di sini atau mungkin boleh juga dalam bentuk pinjaman bawa balik ke rumah untuk menggalakkan mereka membuat aktiviti susulan ataupun dia boleh menyertai sebab tempat sekarang SOP tak boleh ada ramai-ramai dalam pusat. Masih di sekolah renang. Beliau menyatakannya selepas melancarkan PEDI Keluarga Malaysia di Felda Kahang Barat, Kluang, Johor. Belia antara penggerak utama kepada kejayaan pengurusan kerajaan negeri Johor terutama ketika dilanda pandemik COVID-19. Menurut Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad, Sultan Volunteers yang kebanyakannya dianggotai sukarelawan belia banyak membantu kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan khususnya dalam memberi maklumat dan proses pendaftaran penerima vaksin. Mereka turut membantu melancarkan pengurusan yang efektif ketika Johor dilanda banjir bulan lalu. Dewan Muda Johor yang mula bergerak tahun ini juga salah satu platform bagi belia menyuarakan pandangan serta ketokohan mereka meliputi pengurusan dan pentadbiran kerajaan. Mereka terlibat dan saya dapat melihat melalui perbahasan-perbahasan yang mereka jalankan itu, kandungan dan juga topik perbahasan mereka adalah semasa. Bercerita tentang soal masalah dalam masyarakat, bercerita tentang soal keperluan orang muda, pandangan orang muda terhadap dasar, terhadap kerajaan. Ini adalah satu perkara yang amat sihat. Lebih-lebih lagi bila platform Dewan Muda Johor itu tidak bersifat politik sangat. Kerajaan negeri akan meneruskan inisiatif yang memberi manfaat kepada belia pada masa akan datang, termasuk menyemarakkan penglibatan mereka dalam bidang perniagaan. Antaranya menyediakan platform untuk belia melibatkan diri dalam teknologi drone menerusi pelancaran tapak ujian drone baru-baru ini. Majikan disaran menyediakan pakej yang menarik dalam menggaji pekerja memandangkan tren gaji terkini mencecah lebih RM1,200 dan RM1,500. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ini kerana orang ramai khususnya golongan rentan lebih berminat untuk bekerja dalam sektor ekonomi gig dan bekerja dari rumah memandangkan ia lebih mendatangkan pendapatan lumayan. Melalui gig ekonomi mereka sempat menerima RM1,000 hingga RM2,000. Maka hari ini majikan perlu membekalkan satu pakej yang menarik. Walaupun gaji minimum kita RM1,200, janganlah majikan pegang pada RM1,200. Sebab hari ini rakyat khususnya golongan terjejas dah mula melihat pendapatan lebih daripada RM1,200 dengan melalui gig ekonomi.
Antara perkara yang boleh dinilai bagi pakej gaji tersebut termasuk dari segi bakat dan pencapaian pekerja yang terlibat. Ke arah itu, pihaknya juga telah berbincang dengan golongan majikan untuk membuat pakej yang lumayan dalam pemberian gaji melalui peluang pekerjaan yang ditawarkan. Kementerian Kewangan memperuntukkan 1.7 bilion ringgit bagi program jangka pendek MyStep 2022 dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran pencari kerja. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, MyStep menyasarkan penciptaan 80,000 pekerjaan tahun ini. Pada tahun 2021, berbanding sasaran 50,000, kita berjaya menempatkan lebih 63,000 graduan, di mana 66% ditempatkan di pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, manakala 34% di GLC dan rakan-rakan strategiknya. Oleh itu, saya berharap pencari kerja akan memanfaatkan segala peluang yang ada melalui MOF dan juga KSM, sama ada di karnival ini atau secara dalam talian melalui portal-portal My Future Jobs, MyStep dan Upskill Malaysia. MyStep adalah komponen di bawah inisiatif Jamin Kerja yang merupakan program pekerjaan jangka pendek secara kontrak di sektor awam serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dikelola agensi laksana di bawah Kementerian Kewangan. Pembangunan industri buluh negara terus diperkukuh menerusi penubuhan Bambu One Stop Center berperanan sebagai pusat maklumat dan rujukan kepada usahawan buluh tempatan. Inisiatif Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi ini bakal memperkasa industri hiliran buluh yang bernilai tinggi. Menterinya Datuk Zahiraidah Kamarudin berkata pusat sehenti itu akan mula dibina di Tadom Hill Resort Banting menjelang bulan depan dengan kos RM2 juta. Walaupun ianya adalah satu industri permulaan, tetapi sambutannya agak sangat menggalakkan kerana kita lihat di Malaysia ni tanaman buluh ni liar, kat mana-mana semua ada buluh. Sekarang rakyat Malaysia boleh clear lah kawasan-kawasan mereka, buluh-buluh tu dia boleh potong dan dia boleh memikirkan bagaimana untuk menjadikan sumber pendapatan. Tambahnya, nilai ekspor produk buluh berjumlah RM8.2 juta dengan permintaan pasaran tempatan masih belum dipenuhi sepenuhnya. Setakat ini terdapat 577 usahawan buluh merangkumi industri papan buluh, pembinaan, tekstil, perladangan dan arang buluh. Bagi menggalakkan penyertaan usahawan Bumiputra, peruntukan RM1.2 juta turut disediakan selain bantuan RM10,000 bagi setiap hektar penanaman buluh dan pemberian percuma benih serta anak pokok buluh. Ke arah membantu usaha menstabilkan harga barangan keperluan angkasa telah mengenal pasti 3,000 koperasi yang terlibat dalam sektor pemborongan dan peruncitan untuk menyertai program barang asas 100 BA100 dengan menawarkan jualan pada harga berpatutan. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi untuk mengawal rantaian nilai daripada pihak pembekal kepada pengguna. Kalau ini dapat dibuat, kita saya yakin kita boleh turun sampai 20% harga barang runcit sekarang. Dengan syarat adalah semua koperasi terlibat dalam program ini. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kafe milik koperasi Masjid Al-Hasanah Bangi Berhad di Bangi. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita bersama Syarul Islam. Silakan. Separuh akhir BATC 2022, pasukan lelaki negara mara ke final. Kewujudan MSC untuk selamatkan sukan sepak takraw negara.
Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Separuh akhir pasukan lelaki kejohanan badminton berpasukan Asia BATC, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia berjaya menumpaskan wakil Korea Jun Hyuk Jin dalam rubber set untuk mata pertama negara. Pada set pertama, Zijia ketinggalan dengan mata 13-21. Namun, di set kedua, dia bermain dengan lebih pantas menyebabkan pemain Korea sukar bermain baik. Zijia berjaya menakluki set kedua dengan mata 21-13. Kedua-dua pemain dilihat tidak mudah mengaku kalah, namun wakil Korea dilihat sering melakukan kesilapan. Kawalan gelanggang yang baik beserta pukulan kencang membolehkan Zijia menang 21-15 di set ketiga. Pasangan bergu negara Aaron Chia Sohu Yik tidak mengecewakan hari ini. Mereka berjaya menyumbangkan mata kedua negara apabila menumpaskan wakil Korea Kim Hee-tae Kim Ji-hwan selepas berhempas pulas dalam 3 set. Aaron Woo Yik berjaya menundukkan lawan dengan mata 21-14, 20-22 dan 21-19. 2-0, Malaysia kini terus mendahului Korea Selatan. Pemain perseorangan lelaki kedua negara Eng Ziong mengesahkan kemarahan skuad negara ke peringkat akhir selepas berjaya menumpaskan lawannya Kim Jo-wan. Ziong berjaya menumpaskan lawannya dalam rubber set dengan mata 19-21, 21-16 dan 21-12. Malaysia mara ke perlawanan akhir dan akan bertemu sama ada Indonesia yang menewaskan Singapura di satu lagi aksi separuh akhir. Baik bagi pasukan wanita negara, langkah mereka berakhir di peringkat separuh akhir apabila tumpas kepada skuad Korea Selatan 0-3. Pemain perseorangan negara SK Sona yang turun memulakan aksi terpaksa akur tewas kepada Sim Eugene Street set 21-16, 21-17. Pasangan Harapan Negara Perlitan dan Valerie Xiao yang turun selepas itu juga gagal menyamakan kedudukan buat Malaysia. Perlitan dan Valerie Xiao gagal menyaingi aksi konsisten back Hana Seong Seung Yeon sekaligus tewas 15-21, 14-21 dalam tempoh 38 minit. Perseorangan ketiga negara Siti Nursyuhaini Azman kemudian berjaya menghidupkan api kebangkitan negara dengan memberi tentangan kepada Lee Si-yeon. Meskipun tewas set pertama 11-21, namun Siti Nursyuhaini berjaya bangkit menang set kedua 21-15. Namun seakan hilang fokus, Siti Nursyuhaini gagal mengulangi prestasi sama pada set penentuan sekaligus tewas 13-21. Meskipun tewas, Malaysia sudah mengesahkan tempat secara merit ke pusingan akhir Piala Uber di Thailand Mei depan. Pasukan Kedah Darul Aman FC KDA FC dinobat juara sulung Piala Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Jurulatih KDA FC Aidil Syarin Sahak berkata, ia permulaan yang baik terutama dalam rangka mempersiapkan pasukan menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Tambah beliau, objektif menyertai perlawanan pemanas badan itu tercapai dengan barisan kejurulatihan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan sebelum aksi sebenar yang dijadualkan bermula 4 Mac. Beliau turut berpuas hati dengan prestasi anak buahnya apabila setiap perancangan dan strategi yang dirancang berjaya diterjemahkan. KDA FC unggul di tempat pertama meski berkongsi 6 mata dengan TRW Kelantan FC di tempat kedua dan Sabah FC di tempat ketiga. Sarawak United di tangga terbawah tanpa memungut sebarang mata. Kejohanan secara round robin itu berlangsung di Stadium Likas bermula 12 Februari lalu dan berakhir semalam. Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP berhasrat mewujudkan kembali Liga Bola Sepak Tempatan di negeri itu. Ia selepas 5 tahun liga tersebut dihentikan akibat masalah kewangan dan tumpuan kejurulatihan. Menurut Presiden Muhammad Azizuddin Muhammad Sharif, ia dijangka berlangsung selepas Aidilfitri. Berapa banyak kelab yang dah main Liga Kebangsaan lahir daripada Division 1 Pulau Pinang lah. So agak mengecewakan jugalah, ada 5 tahun. So dah sampai masa Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dengan kekuatan majlis Majlis Persatuan
kita akan cuba kita akan langsungkan baliklah. InsyaAllah mungkin selepas raya. Tambahnya, satu pertandingan dalam masa terdekat akan dianjurkan FAP sebagai pembuka tirai kepada penganjuran kembali kejohanan tersebut. Untuk rekod, setakat ini sebanyak 80 pasukan bernaung di bawah FAP. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat agung luar biasa Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang di Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Dalam mesyuarat tersebut, Muhammad Azizuddin Muhammad Sharif dilantik sebagai Presiden FAP yang baru, manakala jawatan Timbalan Presiden disandang Lau Keng Yi. Baik, ini perkembangan Liga Perdana Futsal Malaysia MPFL 2022. Naib juara edisi lalu, Pahang Rangers FC terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga Liga selepas menjadikan pasukan Shah Alam City sebagai mangsa belasahan. Skuad kendalian Jared Casas itu menang bergaya 6-0 untuk mencatat kemenangan ke-6 hasil daripada 9 perlawanan. Pahang Rangers tidak perlu menunggu lama dengan Farhan Khairul Anwar menggegar jaring lawan dengan gol seawal minit pertama perlawanan. Pahang terus garang menambah 4 lagi jaringan dalam tempoh 6 minit menerusi Yazid Kamaruzuan, Abu Hanifah Hassan, Victor Espindola dan Harif Naim Nasir. Shah Alam City yang enggan terus dimalukan kemudian berusaha mencipta beberapa gerakan, namun dengan mudah dipatahkan pertahanan Pahang. Alif Mat Amin melengkapkan kemenangan besar pasukan dengan gol ke-6 2 minit sebelum tamat perlawanan. Pahang memungut 20 mata untuk terus mengukuhkan cengkaman terhadap pendahulu Selangor MSC dan Negeri Sembilan di tempat kedua. Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC akan dibubarkan jika Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf mengiktiraf Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Presiden baharu MSC Datuk Suhaili Abdul Rahman menegaskan penubuhan persatuan itu bukan untuk menggantikan PSM, sebaliknya bagi menyelamatkan sukan sepak takraw negara. Jelas Suhaili, ketiadaan badan yang diiktiraf, Astaf akan meletakkan pembangunan sepak takraw negara termasuk persediaan kesukan SEA Vietnam yang dijadualkan Mei depan dalam bahaya. Sekarang ni tugas untuk mewakili sepak takraw Malaysia ke luar negara ataupun sukan antarabangsa, terutama SEA Games, terletak di atas bahu MOM, which MOM is more than happy to return it back once kerjaan dah kata okey, now MSC diiktiraf oleh Astaf. Jadi memang itu makanya kenapa kita dengan you hari ini kita EJM, insyaAllah hari Isnin kita punya pasukan akan mula hantar permohonan ke Astaf. Beliau berkata demikian selepas pemilihan jawatankuasa Majlis Tertinggi MSC bagi penggal 2022 hingga 2024. Suhaili bakal dibantu Datuk Khairuddin Samad dan Datuk Markiman Kobiran selaku timbalan Presiden. Sementara itu, jawatan Naib Presiden diisi Datuk Ismail Abang Sofi, Datuk Paduka Syed Unan Mashri Syed Abdullah, Syed Araniri Syed Ahmad dan seorang lagi wakil dari Sabah yang akan diumumkan kemudian. Sementara itu, Suhaili memberi bayangan akan ada lagi persatuan negeri bersedia menjadi ahli gabungan MSC. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan persatuan negeri tersebut kerana masih dalam peringkat perbincangan. Saya akan umumkan nanti bila mana kita dapat surat daripada Astaf sebagai ahli gabungan, insyaAllah. That's the time I will give indication, state that will be joining MSC. Di ranking keempat dunia itu. Selepas berjaya mematahkan servis Tsitsipas, dia terus cemerlang untuk menang. Di separuh akhir, Safiuddin akan berdepan pemain Kanada, Felix Auger-Aliassime. Aliassime yang baru sahaja memenangi kejohanan ATP pertamanya minggu lepas di Belanda, menewaskan pemain Belarus Ilya Ivaska 6-3, 6-4 di suku akhir. Pemain pilihan kedua kejohanan, Andrei Rublev dari Rusia, pula memerlukan 3 set untuk menundukkan pemain Perancis Lucas Pouille 6-3, 1-6, 6-2. Dia akan bertemu seorang lagi pemain Perancis, Benjamin Bonzi, di separuh akhir. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan 19 Februari 2022. Saya Syarul Islam, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sudah bersiap sedia dengan plan intervensi bagi memastikan bekalan telur ayam mencukupi semasa Ramadan dan Aidilfitri nanti. Dan kita akan menjalankan beberapa advokasi dan juga perundingan dengan MAFI dan pengusaha-pengusaha telur untuk memastikan ianya akan mencukupi menjelang raya dan juga menjelang puasa. Dalam pada itu, 95 kesalahan berkaitan penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam dikesan di seluruh negara. Mengulas mengenai isu kekurangan atau kehabisan stok kit ujian pantas RTK antigen pula, perkara itu jelas KPD NHCP hanya melibatkan lokasi dan premis tertentu sahaja. Pemeriksaan mendapati masih terdapat 18 juta set kit berkenaan berada di pasaran ketika ini. Jadi rakyat tak perlu bimbang. Kecukupannya memang cukup. Cuma saya nampak RTK dan juga test kit ni dia yang kurangnya tempat yang jual murah. Dia kata harga RM9 sama saya. Tapi ada yang kedai yang jual bawah RM5. Jadi tempat tu macam Speed 99, Speed Mark dan sebagainya dia jual murah. Jadi tempat tu habis, cepat habis. Tapi tempat lain ada. Dia masing-masing lain ada. Koordinasi antara Pusat Darah Negara dengan pihak hospital terus dipergiat. Ia bagi menjamin bekalan darah sentiasa mencukupi sekaligus mempersiapkan institusi kesihatan menampung 50,000 kes pembedahan bukan COVID-19 yang tertunggak. Jelas pakar perubatan transfusi Pusat Darah Negara Dr. Azmanira Aziz, langkah tersebut bagi memastikan stok darah yang dibekalkan selari dengan keperluan hospital. Di mana tabur-tabur darah ini akan berbincang dengan pihak klinikal dan kita akan pastikan stok darah itu adalah selari dengan permintaan darah yang diperlukan. Jadi pihak klinikal pun mereka sedia maklum, okey, bagi kes-kes yang memerlukan darah mereka akan maklumkan kita lebih awal. Khususnya kes-kes yang melibatkan kes-kes darah ganjil atau kes-kes pesakit yang memiliki antibodi, di mana yang ini kita kena bersedia dan kita akan pastikan darah sentiasa ada. Jadi kita akan lakukan koordinasi untuk pastikan bekalan darah ini akan jadi lebih efektif. Bagaimanapun, orang ramai diseru untuk bersama-sama menderma darah di pusat pendermaan terdekat bagi memastikan bekalan darah mencukupi. Bagi Lembah Kelang sahaja, Pusat Darah Negara memerlukan 500 hingga 600 beg darah sehari dengan keseluruhan 2,000 unit untuk seluruh negara. Kelab Kucing Malaysia KKM telah menyelamatkan lebih 10,000 ekor kucing jalanan dengan menempatkan haiwan tersebut bersama tuan baharu. Usaha mereka tidak terhenti biarpun ketika negara berdepan krisis COVID-19 dan ini termasuk meneruskan kempen kesedaran haiwan We Care, We Love. Ya, laporannya bersama wartawan Fahmi Zaidi. Kempen We Love We Care ini merupakan satu inisiatif yang dijalankan oleh Kelab Kucing Malaysia bagi membantu lebih daripada 80 ekor kucing di sini mendapatkan vaksinasi dengan kerjasama Jabatan Veteriner Malaysia. Kongsi Presiden KKM, Khalid Rashid, kelab ini menyasarkan untuk membantu 6 pusat perlindungan haiwan pada tahun ini. Program CSR ni adalah untuk membantu kucing-kucing jalanan di shelter. Ya. Shelter maknanya rumah penjagaan kucing. Ya. So penjagaan kucing ini adalah terpilih antara 9 di bawah jagaan Kelab Kucing Malaysia. Kitty Cats House, antara pusat perlindungan kucing terpilih menerima bantuan menerusi kempen ini. So yang shelter ni memang kita dah monitor dan dia mengikuti apa yang DVS serukan. Ya. So kita pilihlah shelter hari ini. Hari ini adalah shelter Kitty Cat Home yang mana mempunyai lebih kurang
100 lebih kucing. Kucing semua kucing-kucing jalanan lah kan yang kita kutip. Menurut pemiliknya, Siti Khatijah Muhammad Hassan, sudah hampir 2 dekad beliau bersama suami memelihara dan menyelamatkan kucing jalanan. Semua orang tahu kos rawatan kucing bukan murah. Lepas tu makanan pun bukan murah. And then kita pun tak boleh simply nak bagi makan yang bukan-bukan. Sebab tu kita perlukan makanan yang sesuai dengan dia orang. Apa semua. So daripada situ saya rasa memang bersyukur sangat-sangatlah bila Breed sponsor makan apa semua. Sebab budak-budak ni serasi dengan Breed. Saya secara jujur saya cakap, saya tak mampu nak tampung semua ni. Sebab pederak saya tak ada. Tapi sebab saya kata selepas kita dah rescue, kita kena pastikan yang kucing ni akan keluar. Akan keluar mencari keluarga baru yang lebih sayangkan diorang. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Kerajaan Persekutuan mengambil alih pembinaan lebuh raya rakyat sepanjang 10 km di Machang melibatkan laluan dari Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, projek yang 35% telah disiapkan Kerajaan Negeri Kelantan itu akan disambung pembinaannya pada April ini dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 36 bulan. Kita ambil alih Kerajaan Negeri sudah pun menyiapkan 30%, mana Kerajaan Pusat tak bayar satu patulah. Tender sudah pun keluar dan dalam masa 2 bulan kita kira akan buat keputusan anggaran kos 300 juta. Jadi ini satu perkara baru saya nak maklumkan bahawa Kerajaan Pusat berbincang lama juga dengan Kerajaan Negeri. Akhirnya tahun lalu sudah ada persetujuan Kerajaan Pusat akan ambil alih. Peruntukan berjumlah 300 juta ringgit bagi projek itu telah diluluskan di bawah projek pembangunan rancangan Malaysia ke-12. Lebuh raya berkenaan merupakan sebahagian daripada jajaran lebuh raya Kota Baru Kuala Krai. Beliau ditemui media selepas melawat projek lebuh raya KBKK di Kok Lanas, Kota Baru. Saya menyeru agar rakyat negara ini terus membudayakan data dan maklumat dalam pengurusan kehidupan agar negara dapat membentuk tamadun bangsa yang berfikiran kritis dan analitik berpaksikan data. Statistik dan data ini amat berkait rapat dengan pola berfikir dan seterusnya diolah kepada keputusan dan keberhasilan. Natijahnya, negara bakal melahirkan rakyat yang berminda kelas pertama selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia ke arah mencapai negara maju pada tahun 2030. Baik Syaril, hari ini segmen hashtag nak kongsi satu cerita lucu seorang wanita. Apa yang lucunya? Kita saksikan. Okey. Aksi lucu seorang wanita yang terpaksa melalui pelbagai rintangan untuk masuk ke rumah dikongsi menerusi aplikasi TikTok. Ia gara-gara khemah majlis perkahwinan jirannya dipasang menutupi kawasan depan rumahnya. Wanita ini berjaya melalui pelbagai halangan sebelum berjaya menembusi pintu rumahnya. Video kejadian berlaku di wilayah Jakarta Timur, Indonesia ini telah meraih lebih 9 juta tontonan. Itulah yang lucunya. Baik, berbeza kisahnya buat sepasang pengantin lain. Menerusi perkongsian individu bernama Fitri di aplikasi TikTok, pengantin baru ini dilihat berusaha keras dengan wajah berkerut ketika acara memotong kek perkahwinan. Manakala tidak, kek berkenaan didakwa keras macam batu dan kek ini bernilai RM500 dikritik kerana menggunakan lapisan fondant yang terlalu tebal dan keras sehinggakan sukar dipotong. Ya Allah. Baik, idea efektif dan praktikal melalui perkongsian seorang guru. Pihak sekolahnya menyediakan bekas simpanan buku teks di tepi meja murid. Inisiatif seperti ini sememangnya wajar diberi pujian. Dengan cara ini, pelajar hanya perlu membawa pulang buku yang perlu sahaja. Rata-rata warganet menyifatkan ia inisiatif terbaik dan tidak memerlukan kos yang besar. Tahniah kepada sekolah ini.
Baik, perkembangan hashtag seketika tadi mengakhiri berita perdana edisi 19 Februari 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Baik, dan itu Assalamualaikum. Salam sejahtera.